Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam topik pembelajaran, masih lagi dalam bab ke-6 iaitu persediaan memulakan perniagaan. Okey, tetapi hari ini kita akan belajar tentang tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah mendaftarkan perniagaan serta simulasi penyediaan dan penyimpanan perniagaan yang dokumen perniagaan yang dirancang. Sebelum cikgu teruskan tentang isi pembelajaran hari ini, cikgu terangkan dulu apakah objektif pembelajaran dan pengajaran hari ini. Okey, yang pertama, sebagai pelajar, kamu perlu mengetahui apakah tanggungjawab usahawan setelah mendaftarkan perniagaan. Ya. Kedua, kenal pasti dokumen perniagaan yang perlu disimpan. Dan yang ketiga adalah mengetahui simulasi penyediaan dan menyimpan dokumen perniagaan. Okey, simulasi ni apa? Simulasi ni adalah cara, teknik menyimpan dokumen perniagaan. Okey, so mission kita iaitu pelajar perlu memahami dan menguasai isi pembelajaran dengan baik serta sila beri fokus dan tumpuan dan lahirkan rasa minat dan rasa ingin tahu tentang topik yang kita belajar hari ini. Okey, boleh ya? Kita masuk kepada subtopik yang pertama dahulu iaitu tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah mendaftar perniagaan. Okey, sebagai peniaga, sebagai usahawan, bila kamu dah daftar perniagaan dan kamu dah submit dokumen carian nama, kamu dah submit dokumen pendaftaran SSM dan kemudian dah submit semua dokumen lah kemudian kamu akan diberikan satu sijil yang dipanggil sebagai sijil SSM yang kamu lihat di hadapan ini. Okey, apa yang kamu perlu buat setelah kamu menerima dua dokumen ini, usahawan itu perlu mempamerkan sijil tersebut, perlu mempamerkan sijil perakuan pendaftaran dan juga perniagaan lesen dengan jelas di tempat berniaga lah. Contohnya kalau kedai, di bahagian hadapan tu di kaunter, kalau kamu pergi kedai-kedai kamu tengok di kaunter pembayaran tu kamu akan nampak sijil-sijil SSM, lesen-lesen perniagaan. Kerana apa? Itu adalah salah satu kemestian apabila mendaftar perniagaan. Dokumen ini perlu ditampal supaya orang tahu sijil perniagaan ini berdaftar. Okey, yang kedua adalah mempamerkan papan tanda perniagaan yang mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Sebab tu semua perniagaan ada papan tanda. Itu adalah tanggungjawab. Yang pertama tadi, sila paparkan, pamerkan atau tampal sijil SSM juga lesen. Kedua adalah pastikan perniagaan kamu mempunyai papan tanda. Okey, tanggungjawab yang ketiga adalah nama dan nombor pendaftaran perniagaan tertera pada dokumen rasmi perniagaan seperti resit, invoice, nota serahan. Ini adalah dokumen perniagaan. Macam sebelah ni adalah resit. Resit rasmi yang mana nama perniagaan, alamat perniagaan, nombor telefon perniagaan dipaparkan di sini. Logo perniagaan dipaparkan di sini. Okey, so kebanyakan perniagaan dia akan tempahlah untuk kegunaan perniagaan. Itu nombor 3. Nombor 4 adalah memperbaharui sijil perakuan pendaftaran perniagaan bila-bila masa sebelum tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sebuah syarikat. Okey. Okey, yang kelima adalah mendaftarkan perubahan maklumat perniagaan dalam masa 30 hari dari tarikh perubahan. Jika terdapat perubahan lah, kalau tak ada tak perlulah, contohnya nombor telefon ke, alamat ke, apa-apa saja maklumat yang berkaitan dengan perniagaan, sekiranya ada perubahan berlainan daripada yang kamu daftar pada peringkat awal, so kamu kena maklumkan dalam tempoh 30 hari perubahan tu berlaku. Jangan hari ni kamu dah ada perubahan, kamu tunggu 2 tahun baru kamu maklumkan ada perubahan. Itu dah menjadi satu kesalahan. Okey. Yang keenam, menamakan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaan. Menamatkan pendaftaran perniagaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penamatan perniagaan. Okey, itu adalah apa dia tanggungjawab? 6. Ada 6 tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh usahawan setelah mendaftar perniagaan. Benda ni ada dalam buku teks. Boleh tengok, kalau tak nampak dalam slide cikgu, kamu tengok. Okey, cuba tengok info tu kelas. Notis pemerbadanan syarikat merupakan bukti pendaftaran. Notis ini tidak perlu dipamerkan.
Notis ni kita dah belajar dalam hari sebelum ni, sebelum kelas sebelum ni yang cikgu ada terangkan bagaimana sesebuah syarikat ingin mendaftar pemerbadanan syarikat yang kena lantik setiausaha dan sebagainya. Okey? Alright. Okey, perubahan maklumat apa? Perubahan maklumat perniagaan. Okey, perubahan alamat, perubahan jenis perniagaan. Yang itu ada tertera dekat situ. Itu adalah jenis. Penamatan pula apa dia? Berhenti berniaga, bankrupt, kematian dan perintah mahkamah. Maksudnya kat situ sekiranya berlaku salah satu ini, contohnya kalau milikan tunggal, kalau berlaku kematian, perniagaan itu perlu ditutup. Jadi, sila maklumkanlah dalam tempoh 30 hari dari tarikh kejadian. Kalau dalam perkongsian, katalah salah seorangnya meninggal dunia, jadi perniagaan tersebut perlu ditutup. Jadi sila maklumkan, tak boleh diam-diam dan tak beroperasi begitu sahaja. Okey, kita teruskan lagi dalam subtopik yang kedua pula. Tadi subtopik pertama, tanggungjawab usahawan. Yang kedua adalah simulasi penyediaan dan penyimpanan dokumen perniagaan yang dirancang. Okey, untuk sebuah perniagaan, segala rekod, segala catatan ataupun segala urus niaga itu perlu dicatat, perlu direkod supaya menjadi bukti dan ianya lebih sistematik. Kita nak tahu lah mana datang duit ni, ya. Orang ni dah bayar ke belum? Mana hilang duit? Mana hilang? So benda tu orang kata sebagai rekod dan sebagai bukti, sesuatu urus niaga itu berlaku. Okey, kita tengok kepada sebelah. Seorang usahawan perlu menyimpan dokumen perniagaan dengan teratur dan sistematik. Kenapa? Menjadi bukti, menjadi rekod, itu senang. Okey. Kita tengok ini adalah salah satu, ini adalah bukan salah satu, ini ada 11 operasi yang selalu berlaku ataupun urus niaga yang selalu berlaku dalam sesebuah perniagaan. Okey, yang pertama contoh, Puan Surianah membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak RM30,000 sebagai modal perniagaan. Itu dia. Okey, yang kedua, Puan Suriah membuat belian barang niaga secara kredit dengan jumlah RM9950. Yang itu melibatkan dokumen apa? Lepas ni kamu akan kenal pasti simulasi itu dokumen apa yang terlibat dengan urus niaga tersebut. Okey. Cikgu tunjuk satu-satu lah. Yang ini kamu baca nanti. Okay. Terus baca, kita terus tengok apa dokumen dia. Okay, yang pertama tadi, Puan Surianah membuka perniagaan komputer dengan wang tunai di bank sebanyak RM30,000 sebagai modal perniagaan. Maksudnya ini dia baru start. Beliau buka perniagaan. Perniagaan apa? Perniagaan komputer, bawa masuk wang tunai RM30,000 sebagai modal. Apa dokumen yang terlibat? Dokumen yang terlibat adalah memo. Memo. Memo ni catatan. Okey. So ini adalah dia punya apa maklumat yang perlu diisi. Pemilik membawa masuk wang tunai sebanyak RM30,000 sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Bila kita baca sahaja pernyataan ini, kita dah tahu. Oh, ini modal perniagaan. Ini modal perniagaan yang dibawa masuk oleh pemilik. Memo. Alright, okey. Kemudian, Puan Surianah membuat belian barang niaga secara kredit sebanyak RM9950. Okay, kita tengok sebelah. Okey, Puan Surianah membuat belian barang niaga secara kredit sebanyak RM9950. Dia membeli. Ini adalah belian. So, belanja lah. So, apa yang terlibat? Dia buat secara kredit. Okey, ini adalah dokumen invoice. Secara kredit tu maksudnya belum bayar. Okey, dia belum bayar. Dia ambil, ini adalah record invoice. Record invoice akan dikeluarkan sekiranya seseorang pembeli ataupun penjual membuat belian atau jualan secara kredit. Okey, boleh faham Okey, Puan Surianah membeli, dia beli lagi beberapa alat tulis untuk kegunaan pejabatnya sebanyak RM54 secara tunai. Dia tak sebut perkataan kredit kan kelas? Tadi dia sebut perkataan kredit. So, kalau dia beli barang niaga secara kredit, invoice. Kalau dia beli barang niaga secara tunai, apa dia? Slip daftar tunai. Okey, slip daftar tunai. Okey. Boleh? Kita tengok lagi. Next. Puan Surianah membeli barang niaga sebanyak secara tunai, okey, secara tunai lagi. Okey, secara tunai, okey. Sebanyak RM1,740. Okey. Ini adalah bil tunai. Ya, yang tadi ni yang barang alat tulis tadi tu adalah untuk kegunaan pejabat. Ini adalah untuk kegunaan perniagaan. Okey. Kalau pejabat
bil, bukan bil tunai, resit resit. Kalau yang ini adalah bil tunai. Okey, pelanggan Puan Suriana menjelaskan hutangnya sebanyak RM10,000. Okey, sebanyak RM10,000. Okey, bukan yang ini kelas yang ini invoice. Saya dah kata tadi kalau invoice dihutang. Anak panah ni salah kelas. Patutnya ini adalah nombor 4. Puan Suriah membuat jualan barang niaga sebanyak RM10,000 secara kredit. So ini okey, secara kredit. Okey? Okey. So invoice. Yang ini dia jual, tadi beli. Okey? Kemudian kalau jual nama kita di sini. Kita jual secara kredit, invoice ni kita yang keluarkan. Tadi kalau belian, kamu boleh tengok balik, reverse balik video ni. Okey. Kalau kita beli secara kredit, nama kita dekat sini. Nama kita akan berlaku di sini. Di atas ini adalah nama penjual ataupun pengedar ataupun kita punya supplier. Orang yang kita beli itulah peniaga yang kita beli tu. Okey, boleh? Alright. Kita nak tengoklah cikgu ini invoice jualan ke invoice belian. Okey, kalau invoice jualan nama kita di sini. Kalau invoice belian nama kita di sini. Alright, boleh? Okey. Boleh Okey, kita next. Okey. Pelanggan Puan Suriana menjelaskan hutang. Okey, pelanggan Puan Suriana menjelaskan hutang. Bila hutang, resit lah. Resit rasmi. Resit rasmi dengan nama kita. Kepada siapa? Sebanyak berapa? Untuk apa? Ya? Itu. Okey. Puan Suria membayar bil telefon perniagaan sebanyak RM195. Yang ini dia bayar bil telefon untuk perniagaan. Bil telefon TM lah kan? Takkan pula TNB pula kan? Ataupun Syabas. Itu dah lain ya. TM. Okey. Bil. Okey. Boleh? Simple. Okey, next. Puan Suriah membuat bayaran gaji kepada pekerjanya Encik Ibrahim Ahmad sebanyak RM900. Okey, dia membuat bayaran gaji. Tengok apa dokumen, voucher pembayaran. Masih lagi alamat kita sebab alamat yang mengeluarkan dokumen tersebut. Okey. Puan Suriah menjelaskan hutangnya dengan pembekal sebanyak RM950. Menjelaskan hutang. Tadi pelanggan jelaskan hutang. Sekarang kita jelaskan hutang. Puan Suriah yang menjelaskan hutang. Okey, bermaksud Puan Suriah mesti menerima resit rasmi. Daripada siapa? Daripada pemiutang lah. Pemiutang. Kita penghutang. Dia pemiutang. Okey? Alright, boleh? Nama syarikat peniaga tersebut. Okey? Kepada siapa? Kedai komputer Suriah kita lah. Kedai komputer yang kita lah tu. Ya? Dengan berapa ringgit dan untuk apa. Ya? Boleh Okay, next. Puan Suria mengeluarkan wang tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi sebanyak RM200. Okey, kelas ini sama dengan modal yang dibawa masuk. Ini adalah kategori ambilan. Bila kategori ambilan, barang niaga untuk kegunaan peribadi ataupun ambilan daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi, kita akan keluarkan dokumen memo, alamat perniagaan kita. So, kepada siapa? Kepada kita punya pengurus kewangan, akaun, pemilik mengeluarkan wang tunai sebanyak RM200. Kena catat lah. Ini kategori ambilan. Okey? Puan Suria menjelaskan, nombor 11, Puan Suria menjelaskan sewa kedai. Ini belanja kita. Okey, secara tunai. Bukan invoice lah. Kalau kredit, invoice. Tolong ingat. Kalau secara tunai, RM900, voucher pembayaran. Ya, voucher pembayaran. Menjelaskan sewa kedai. Okey, boleh? Alright? Okey, kalau tak faham, boleh tanya, tak ada masalah. Kalau nak ulang tayang pun sampai faham, dan yang paling penting bila kita belajar, perlu ada nota, perlu catat untuk kita lebih faham. Lepas tu cari soalan dan tanya untuk mengukuhkan lagi pemahaman. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Alright, sekian sahaja daripada cikgu. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.